Seterusnya sebenarnya dengan masa yang ada lagi. Tadi orang yang bawa syekh tu katanya masih dalam perjalanan atau bagaimana. Jadi saya sambung lagi cerita saya lagi. Sebenarnya bulan Ramadan ni lain ni cerita lain pula. Saya nak kata belajarlah bahasa Arab. Bahasa Arab. Belajarlah bahasa Arab. Kerana bahasa Arab ni penting. Belajarlah bahasa Arab. Kerana bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang diturunkan bulan Ramadan ini, dan bahasa Nabi, bahasa hadis dan juga bahasa semayang, yang semayang tu semua semayang daripada awal hingga akhir dalam bahasa Arab. Oleh kerana tiga benda ni, maka kita tak boleh lagi lah. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebut wajib belajar bahasa Arab paling kurang untuk salat. Paling kurang untuk salat. Yang kita nak guna ni Allahu Akbar, nanti iftitah, Fatihah, surah, tasbih, tahmid, selawat, tahiyat, salam tu semua bahasa Arab. Ada makna di samping qaul, di samping fi'liyah, perbuatan sudah memberi makna. Kenapa kita qiyam, menghadap ke sana, kemudian rukuk, sujud berkali-kali begitu. Yang kalau kita buat sungguh-sungguh, memang akan dapat takwa di bulan Ramadan ini. Pada percakapan daripada apa yang kita sebut dalam solat atau hadis atau Quran itu sendiri, ada makna, ada cerita yang sangat hebat, yang akan menjadikan kita insya-Allah orang yang insaf, orang yang baik, orang yang bertakwa insya-Allah. Cumanya bila sebut belajar bahasa Arab ni, maka kepada yang dah pernah belajar atau yang belum belajar, cuma dengan cerita saja kata bahasa Arab ni payah, takut. Sehingga yang pernah belajar, dia pun ceritalah, kami dah berapa kali belajar bahasa Arab. Belajar ya, berhenti, belajar berhenti. Sebab kelas tu belajar mati. Di masjid kami pun berapa kali dah buka kelas bahasa Arab, buka mati. Begitu tu biasanya kerana dia belajar kaedah dulu. Ini hak peribadi saya lah. Saya kata begitu. Dia biasanya terlupa nahwu saraf dulu. So menghafal dulu. Anta, antum, anti, antum, fa'ala, fa'ala. Disuruh hafal begitu, biasanya memang dia ke langit tak, bumi tak, dia hilang gitu ya. Disuruh hafalnya orang dewasa ni. Saya mengajar orang dewasa, saya tak ajar kanak-kanak, budak-budak. Suruh hafal anta, antum, anti, antum, fa'ala, fa'ala. Dia keluar peluh jantan, naik darah tinggi, minggu depan tak datang dah. Tu yang nak mati kelas tu. Ataupun dia baru nak nampak ni, tanya ustaz tu, tanya juga ustaz tak boleh nak jawab, akhirnya ustaz lagi. Seperti itulah, ustaz lagi ataupun anak murid lagi, mati kelas. Maka kebetulan saya yang lebih banyak mengajar bahasa Arab di surau, di masjid dewan, di pejabat. Saya kata mungkinlah kalau nak cuba cara ini, iaitu dengan cara bercakap dulu, sembang-sembang biasa-biasa saja dulu. Bagi ada cerita dulu, sehingga kita banyak kompromi pada perkataan tersebut tak tepat, panjang pendek, dan matikan hujung-hujung perkataan tu. Masjidun, masjidan, masjidin, masjid, mati begitu ya. Allahu, Allaha, Allahi, Allah, mati begitu ya. Hihu dan dindu tu jangan bunyi lagi. Kemudian dia punya jantina, dia ada laki perempuan pada perkataan tu, jangan peduli lagi. Bagi ada perkataan dulu dah boleh bersembang, yang sehingga kita kata boleh kita untuk 2 orang paling kurang. Walaupun dia bahasa Arab ni ada 14 ganti nama, antar tu mantan. No. Ana antar dulu. Saya awak. Boleh tak? Past tense, saya telah makan, awak akan makan. Saya telah makan, awak telah makan. Saya akan makan, awak akan makan. Saya makan dulu. Past tense, saya awak dulu. Dah ada perkataan lebih kurang, kita punya enjoy dah. Baru nak cerita nahwu saraf. Baru cerita. Kalau menghafal begitu, jangankan tak tahulah pada yang dah belajar. Saya pun dulu begitulah. Pengalaman saya 7 tahun 5 tahun di pondok Masjid Tembur Kelantan. Menghafal tu ke kita apa saya tak hafal. Kalau buku kaedah nahwu saraf saya hafal semua. Kemudian diploma bahasa Arab 2 tahun, dalam 70 orang dapat nombor 3. Okey tak? Tetapi saya tak boleh bahasa Arab. Habis ada CJ masa tadi dapat nombor 3. Saya menghafal. Malamnya bancuh kopi buka-buka sampai ke subuh tak tidur, boleh dah jawab begitu. Tapi yang matan Jurumiyah lah itu ni, ya, menghafal macam burung kakak tua dia. Tak faham apa tadi. Jujur cakap, bahasa Arab saya boleh 94 masa World Cup Amerika. Piala Dunia masa tu, maka kami pun demam bola, mainlah bola dengan Afrika, dengan Arab. Maka bila nak ke bola tu adalah perkataan-perkataan yang kena sebut supaya orang passing bola ni.
A'tini kurah, bagi aku bola. Orang mau passing bola. Sampai bola. Baru rasa hidup. Baru berasa, begini rupanya. Baru dia rasa dia sebahagian daripada kehidupan. Barulah sebab tu saya kata bagi ada perkataan-perkataan dulu. Dan alhamdulillah perkataan-perkataan ini sebenarnya kalau kita nak belajar cara bercakap itu sangatlah mudah. Kerana hampir 3,000 perkataan sudah ada dalam bahasa Melayu kita. Kita orang Melayu ni dalam satu kajian 1,700. Dalam kawan yang buat di UIA, dia buat tesis, dia kata tak dekat hadnya dia nak berjumpa dekat 3,000 dah. Antaranya wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha dan demi waktu malam apabila makin gelap. Makin gelap tu Allah sebut saja. Wadduha wal laili idza saja. Bahasa Melayu kita senja. Senja tu lah. Bahasa Melayu kita, orang tua-tua kita dulu, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada nenek moyang kita hari tu yang ambil bahasa Arab dimasukkan dalam bahasa Melayu kita. Banyak, cuma sebutan tak tepat. Dia ada lari pada ha, kha, dia tak jelas. Benda yang panjang pendek tak jelas. Kemudian ta marbutah nanti jadi ta maftuhah. Begitulah, dia lari sikit je. Tetapi perkataan itu sebenarnya diambil daripada bahasa Arab. Alhamdulillah, hampir 3,000 perkataan. Banyak sebenarnya pada perkataan. Kemudian kepada susun kata pula. Pada susun kata pula, susun katanya sama dengan susun kata bahasa Arab. Bagaimana Arab cakap, macam itulah bila nak diterjemahkan ikut perkataan tu, word by word. Kalau nak sebut nasi goreng, nasi rus, goreng makli, rus makli, nasi goreng. Dia tak terbalik. Tetapi kalau bahasa Inggeris dia sebut fried rice. Kalau kita pakai perkataan tu, goreng nasi. Dia jadi nasi goreng, dia agak terbalik sikit. Jadi kita jadi senang sebenarnya. Bagi orang yang memang bercakap Melayu jelas, fasih, sangat faham, subjek, predikat, mubtada, khabar dia jelas, dia cakap bahasa Arab pun insya-Allah jelas. Kecuali bahasa Melayu dia pun tergagak apa dia cakap tahu. Tu minta maaf lah. Bahasa Melayu pun macam tu tak. Tetapi kalau jelas, insya-Allah bahasa Melayu, bahasa Arab dia akan jadi senang. Dia tak terbalik maksudnya. Kalau bahasa Urdu yang saya sebut tadi, saya 9 tahun kan di Pakistan, bolehlah bahasa Hindustan tu, bahasa Urdu. Orang dia lagi banyak terbalik. Kan dia kalau bercakap banyak tu penting bagi dia tu sebagai predikat. Ini kan subjek ada predikat baru. Faham cakap ni, kepala ekor, tajuk dan isi. Itu isi dia. Tu kalau bahasa Melayu dia ibarat macam adalah. Maka kalau dia nak sebut nama saya adalah Masran, mera naam Masran hai. Mera naam Masran hai. Maksudnya kita nak sebut nama saya adalah Masran. Tapi kalau kita ikut perkata tu, nama saya adalah Masran, nama saya Masran adalah. Di ujung adalah. Main insan hai. Saya adalah manusia. Main insan hai, saya manusia adalah. Habis tu balik. Kalau dia nak sebut untuk. Seperti kalau nak sebut ini kursi untuk duduk. Ini kursi untuk duduk. Bahasa dia untuk tu lie. Maka kalau dia nak sebut ini kursi untuk duduk, ini kursi untuk duduk, yang untuk tu kataan dia lie, maka dia akan sebut ye kursi bechna ke liye. Ye kursi bechna ke liye. Kita terjemah perkata tu, ini kursi duduk untuk. Terbalik. Sebab tu dia cakap terbalik. Dia bukan sengaja tu, dia ikut perkata dia. Tapi bahasa dia sedap bahasa dia tu. Gagah bahasa dia sastra. Rohot mitai. Manis-manis sangat bahasa dia. Tapi terbalik banyak. Kalau nak kawan, nak belajar, kita kena fikir balik macam dia juga. Pusing-pusing. Tetapi bahasa Melayu, bahasa Arab, dia tak perlu pusing-pusing gitu. Direct. Sebab itu mari terjemahan perkata sekarang ni, atau dulu ni disebut terjemahan harfiah. Itu memang bahasa Arab itu. Jadi saya kata belajarlah bahasa Arab, kerana bahasa Arab mudah, kerana banyak perkataan dan susun kata sama. Yang kalau nak sembang kita orang Islam ni kan, sembang bab rukun iman, rukun Islam tu pun tak habis cerita. Itu pun seronok sangat dah. Cumanya bila nak sebut begini, dia ada satu benda lagi yang menjadi cabaran besar, satu saja untuk kita orang Malaysia khususnya, iaitu malu.
Kalau nak belajar cara bercakap tadi, kalau cara ini biasanya cabarannya satu saja, malu. Kenapa malu? Kerana maklumlah bila nak bercakap ni nanti kita ni takut salah. Nanti bila bercakap dia suara dia bunyi dan orang ketawa, dia sendiri pun terketawa je, hingga akhirnya dia tak bercakap kerana malu. Memang itu cabarannya. Sebab tu saya hampir 7 tahun tadi, kerana antaranya lah dah duduk luar negara ni, 2 tahun duduk luar negara ni, tak boleh lagi yang walaupun ada sijil ni. Adalah Afrika yang suka tegur, suka sapa kawan-kawan ni, Assalamualaikum, 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 Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Apa khabar awak? Kaifa haluka? Qul alhamdulillah, katalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu. Lari. Besok nak selisih dengan dia ni, awal-awal lagi pun nak lari. Malu ni, padahal apa sangat dia Assalamualaikum, apa khabar tu je, tapi malu ni. Begitulah saya dan rupanya untuk setakat yang saya mengajar online, orang dan juga untuk yang nak pergi luar negara, daripada nak pergi ke Mesir, nak pergi ke Jordan, buatlah kursus sama. Kalau nak cerita nahwu saraf, tak ada benda dah nak cerita, kerana Masya Allah sijilnya semua expert. Ada setengah tu hafiz, tetapi tak hidup. Bahasa Arab tu tak hidup. Tak hidup. Nak bercakap, nak sebut siapa nama awak, nak pergi ke mana, apa awak dah belajar. Yang kita kata ganti nama tadi kan, ganti nama tu adalah yang kita kata saya awak, saya awak. Kalau saya tu, kalau awak tak. Maka bila tanya Maza darasta, apa awak belajar, awak telah belajar apa, nanti dijawab biasanya ana darasa al-lughah al-arabiyyah. Dia belajar bahasa Arab. Dia 2 orang lah situ. Darasa tu dia. Jadi tanya lagi, mata raja'ta, bila awak balik? Ana raja'a ams, dia balik kemarin. Jadi 2 orang situ. Ini cerita orang balik Syria, balik Mesir kalau bersembang, kadang-kadang begitu. Atau biasanya berlaku begitu. Tak hidup tu yang sepatutnya bila dalam bahasa Arab lah. Kalau maza darasta, dia kena jawab tu. Sehingga kalau nak bersembang untuk 2 orang ni, tu je. Darasta, darastu. Akal tu. Itu yang kata senang tu. Tapi kalau tak hidup, tak hidup. Jadi akhirnya saya kata, belajar, kalau nak belajar pun, kalau untuk orang yang memang kita kata ada kerja lain lagi, saya kata belajar jangan banyak, belajar sikit saja, tetapi mesti hidup, mesti rasa, mesti guna, boleh bersembang dengan kawan-kawan. Belajar jangan menghafal, dengar dah ajuk-ajuk dulu. Dulu saya takut nak cakap gini, tetapi Alhamdulillah V. Abdul Rahim, pengarang buku Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah, yang dia ini pensyarah di Universiti Madinah, yang buku dia dipakai di seluruh dunia. Di UIA pun pakai buku dia. Dia pun sebut gitu. Bila orang tanya macam mana ni kamu boleh jadi mahir sangat bahasa Arab, buku kamu masyhur sangat orang pakai, dia pun sebut taklid fahmul masmu'. Mula-mula dengar dulu, dengar baik-baik. Taklid fil kalam, ajuk-ajuk dulu. Wala tata'alamu lughah minal qawaid, jangan terlupa nahwu saraf. Dengar ajuk-ajuk dulu, dia masuk insya-Allah. Dia dengar ajuk-ajuk, punya perkataan tu dah ada dan dia rasa dengan hati, dan tak perlu nahwu saraf lagi, tak perlu nahwu saraf. Lepas tu baru nahwu saraf. Boleh sebenarnya. Jadi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, maka sekali lagi saya kata belajarlah bahasa Arab. Kerana bahasa Arab bahasa mudah bagi yang dah belajar. Kalau memang mampu, belajar lagi lah. Dan saya rasa dia bukan cerita cerdik pandai. Ini hanya lebih cerita kita nak sabar sikit, kita nak hilangkan malu kita, untuk kita bersembang hu-ha gitu saja. Dia masuk insya-Allah, sehingga dapat kita insya-Allah memahami Al-Quran, hadis dan sembahyang kita. Itulah kita kata matlamat paling besar dalam belajar bahasa Arab. Adapun boleh bercakap dengan Arab, nanti pergi Mekah boleh beli barang murah, itu bonus lah kita kata. Itu bonus lah, kalau boleh memang seronok. Dia benda bila kita bersosial. Seperti ada seorang makcik baru ni, tiap-tiap tahun pergi Mekah, tetapi kali ni bila dia pergi menangis-nangis dia bila dia balik. Dalam kelas yang pertama bila dia masuk tu, suka sangatlah. Kenapa? Dia kata, ana takkan tu ma Suria, ma Sudani. Aku boleh bercakap dengan perempuan Sudan, dengan perempuan Palestin, dengan perempuan Syria. Dia jadi ibadah juga, tetapi bila berjumpa dengan orang Arab yang lain, dia boleh bersosial lagi. Masya-Allah lah. Itu
kelebihan lah, bonus lah. Tapi yang lebih penting Quran, hadis, sembahyang kita melalui pintu bercakap. Cakap dulu rasa ada perkataan, kita kembangkan, barulah kita kata insya-Allah tak lari, seronok, tak boring, insya-Allah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, seterusnya sempena dengan bulan Ramadan ni, saya sambung lagi. Sempena dengan bulan Ramadan ni, banyakkanlah doa. Banyakkanlah doa kerana bulan ini Allah sebut tentang doa ini. Selepas Allah sebut tentang kefarduan bulan Ramadan, juga bulan Ramadan bulan Quran, juga bulan Ramadan bulan yang mampu, tak mampu bayar fidyah, nanti qada hari lain. Selepas daripada 3 ayat itu, Allah sebut wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang diriku, beritahu kata aku dekat. Aku akan perkenalkan doa orang yang berdoa. Maka sahutlah seruan ini, berimanlah mereka kepadaku, moga-moga mereka mendapat petunjuk. Maka ini tawaran daripada Allah yang kalau tak terima, kuranglah adab kita. Seperti kalau Allah nak berikan bagi orang musafir ini jamak dan qasar, kalau dia tak jamak qasar, yang dikatakan jamak dan qasar itu hadiah daripada Allah. Kalau manusia nak bagi, tak ambil, adalah cerita kecil hati. Allah tak adalah istilah tu, tetapi kita lah pula kurang adab. Bila Allah kata aku dekat, aku perkenankan ni, kita tak peduli. Offer lain kita nak sangat. Jadi ni offer daripada Allah, jadi kurang adab. Jadi banyakkanlah berdoa di bulan Ramadan ini. Pertamanya doa untuk diri sendiri. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, apa yang aku nak doakan kalau rasanya malam tu malam Lailatul Qadar. Lalu Nabi sebut, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau suka mengampun, ampunilah aku. Senang saja. Nak hidupkan malam Lailatul Qadar ni, di samping nanti nak solat taubat ke hajat ke tasbih ke, masya-Allah lah. Atau paling kurang duduk baca doa. Itu yang pastilah. Yang diberitahu oleh Nabi sendiri, Ya Allah, Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, tuhibbul afwa, kamu suka mengampun, fa'fu anni, ampunilah aku. Jadi untuk di sini tu, di akhirat nanti yang kalau dapat keampunan Allah, syurgalah masuk. Kemudian ada pun doa di dunia ini, mintalah yang masing-masing punya doa hajat lah, nasihat, murah rezeki, panjang umur, minta juga. Khususnya minta di dunia ini, minta takwa yang Allah cadangkan dah, sediakan dah untuk di bulan Ramadan ini. Bagi orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan dapat takwa. Minta tu, kerana takwa ini sangat penting. Yang kita kata takwa ini perasaan takut dengan Allah, yang kalau kita tak peduli perintah Allah, tak peduli larangan Allah, sehingga nanti tak laksanakan atau terlanggar, nanti Allah murka. Kepada orang yang dimurkai itu diletak di dalam neraka, yang neraka ini tempat azab. Jadi jangan takut kepada Allah, takut juga kepada api neraka, itulah takwa. Sehingga penting tak penting takwa ini, Rasulullah pesan, ittaqullah haitsu ma kunta. Hendaklah kamu takut kepada Allah di mana saja kamu berada. Itu di mana saja, hampir macam maksudnya hari-hari. Adapun secara mingguan pula, khatib akan berpesan dengan wasiat takwa juga. Ittaqullah, di atas mimbar tu. Untuk orang lelaki lah ni. Secara tahunan pula, dalam bulan Ramadan ini Allah sebut la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Ini penting takwa untuk kita dapatkan juga macam mana pun usaha je. Secara kita kata setiap masa, di mana sahaja, juga secara mingguan, secara tahunan, usaha dapatkan takwa ini. Kerana dia boleh mengawal diri kita di dunia ini dan di akhirat pula. Dengan takwa insya-Allah tak akan masuk dalam neraka, tak masuk. Kalau sekadar beriman tapi tidak ada takwa, dia percayalah semayang tu wajib, puasa tu wajib, tapi dia tak puasa, tak semayang, tu kalau mati dalam keadaan gitu, kalau Allah tak ampun, masuk neraka. Kalau Allah tak ampun, masuk neraka. Tetapi oleh kerana dia beriman, benda tu wajib, cuma dia tak buat kerana malas dia je, maka dia masuk neraka. Dan oleh kerana dia beriman, dia masuk juga dalam syurga. Akhirnya masuk dalam syurga, akhirnya masuk. Cumanya masuk neraka dulu tu yang tak nak tu. Adapun kita kata tak nak masuk dalam neraka ni, awal-awal lagi kita tak nak, tu perlu kepada takwa, perasaan takut tadi. Kalau bersalah, biarlah bersalah, memang siapa yang tak bersalah.
Kullu Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua manusia ini bersalah. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Nak bertaubat tadi ada dorongan daripada takwa. Kalau tak masuk, kalau tak ada takwa, kalau Allah tak ampun, masuk neraka. Cuma tak kekal. Cuma janganlah pula buat mudah-mudah gitu hingga akhirnya tak apa, kalau begitu okey juga akhirnya masuk syurga. Jangan macam tu. Ada orang kampung saya dulu, rumah pergi surau, dengar sangat azan tu, tapi tak pergi surau dan orang tahu dia pun tak solat, tak semayang di rumah dia. Satu kali Tok Imam tegur, kenapa kamu tak pergi surau? Di rumah ni pun katanya tak solat juga. Dia kata tak apa, kita orang beriman ni, kalau aku masuk neraka nanti masuk syurga juga last sekali. Masuk syurga juga, dia kata. Dia buat mudah-mudah gitu. Patut pun dia bermalam-malam tak solat. Dia pakai gantung ke iman saja, bergantung pada iman saja. Tak bolehlah kerana neraka ini tempat azab. Tak boleh bercita-cita begitu. Neraka ni tak sanggup kita. Kalau di dunia ini mungkin kita kata tempat azab ada setengah orang sanggup. Seperti di mana kita kata, di penjara. Ada orang yang sanggup di penjara, berbelah-belah kali masuk penjara. Pernahlah tengok di baju ni, orang banduan tu tulis 16. Kita pun rapat ke dia, bang ni apa dia tulis 16 ni? Dia pun sebut 16 kali dah keluar masuk. 16 kali dah. Tak serik ke? Tak. Kerana dalam penjara ni dia tak ada makan sehari 3 kali. Tengah hari pagi, tengah hari malam, tengah-tengah tu ada biskut kering. Berapa kali dah sehari makan. Kemudian pula nanti mandi, ada buluh gigi, sabun buat gigi. Tidur paling kurang bantal dengan selimut tu orang bagi lagi. Jadi tidur pun ada bumbung tempat dia tu. Hingga akhirnya diselesa sangat-sangat. Dah 16 kali dah. Lepas tu nak keluar ni nak insaf dah. Dia rasa-rasanya nak buat macam dia buat dah sebelum ni. Buat apa? Yang ni dia pergi mencuri. Lepas tu orang nak tangkap, dia tak lari. Kena tangkap, sabit kesalahan mahkamah, masuk pula. Alhamdulillah, makan free lagi. Gitu. Rupanya nak buat lagi, tak insaf. Walaupun kita kata penjara tu penjara lah, kita takut, tak nak lah kita masuk penjara, tempat azab. Boleh menginsafkan, dia tak insaf, dia nak lagi masuk penjara. Tak apalah, itu cerita penjara. Tetapi di akhirat besok tak boleh begitu. Tak boleh begitu. Kerana di sana nanti walaupun dikatakan ada makanan, tetapi makanannya sangat azab. Di sana ada makanan yang dikatakan zakum. Zakum, satu buah yang tumbuh dari pokok, yang pokok itu boleh tumbuh dalam neraka. Buah itu kan dikatakan sangat pahit. Sangat pahit. Niat makan putus kaput. Bunyi dia pun pelik. Zakum. Nanti bila makan tu dia jadi kehausan. Mati tak mati, sana tak mati. Kalau putus kat buah pun disambung jadi elok balik. Lepas tu haus kan. Bila haus nak cari air, ada air. Hamim. Air juga, air panas. Macam mana? Tak boleh, tak sanggup. Kemudian nanti ada udara juga di sana. Samum. Udara panas. Yang Allah sebut fi samumi wa hamim. Dalam udara panas dan dengan bersama dengan air panas yang jadi minuman dia bersamping air-air najis, air mana pun. Jadi kita kata tak sanggup lah kita. Bila sebut begitu tak sanggup kita. Jadi oleh sebab itu nak tak nak kita kena takut lah kepada Allah pertama. Kemudian takut juga kita kepada api neraka. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah kamu kepada api neraka dan yang bahan bakarannya manusia dan batu-batu. Doa untuk dapatkan takwa tadi. Seperti yang kalau Nabi sendiri minta, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon takwa, mohon petunjuk, mohon takwa, mohon dapat menahan diri dan juga minta kekayaan, minta kaya. Paling kurang kaya jiwa. Itu. Minta petunjuk, minta takwa. Dan seterusnya doa untuk ibu bapa di bulan Ramadan ni. Yang dikatakan bulan mustajab doa, doa untuk ibu bapa yang hidup atau dah mati. Khususnya kepada yang dah mati tu lagi-lagi lah. Dia memang boleh buat apa lagi? Tak boleh buat apa dah. Itu dah amalannya, melainkan
melainkan doa daripada anak-anak yang baik ini saja. Waladun salih yad'u lahu, anak yang baik yang mendoakan. Jadi kita lah anak-anak yang soleh, insya-Allah tolonglah doa. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu itu pulanglah. Allah faham dalam bahasa Melayu pun insya-Allah. Dalam bahasa Arabnya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau bahasa Melayu, ya Allah ampunilah dosaku, dosa kedua ibu bapaku. Setakat tu pun insya-Allah. Mana tahu kita kata Allah nak terangkan kubur dia, nak luaskan lagi kubur dia, nak bagi dia kerehatan lagi. Kemudian seterusnya doa untuk saudara mara kita, adik-beradik. Kemudian seterusnya doa untuk saudara mara kita yang bukan adik-beradik tetapi yang se-Islam, yang request atau tidak request. Saudara mara kita yang request, yang mungkin dia datang masjid surau atau secara peribadi, dia kata tolonglah doakan ke dia. Dia ni sakit ke, tolong doakan supaya dia sembuh, atau dia nak bermusafir, dia minta selamat perjalanan, atau tolong doa apa-apalah. Bila dia minta begitu, maka itu saja kita kena tolong doakan, sebab dia ada buat permohonan gitu. Ataupun kepada yang tidak request, yang tidak buat permohonan tetapi keadaannya itu menunjukkan sebenarnya dia perlu bantuan daripada kita, maka tolonglah doa juga. Seperti yang kita maklum daripada di Palestin, di Syria, di Mesir, di Myanmar. Itu nak apa tu? Kalau dalam macam tu keadaannya, nak bantuan lah. Kalau memang kita boleh bantu, kita bantu. Tapi kita tak boleh takut sebab sana perang. Kita bukan tentera, pergi juga cari naah lah kita. Jadi tak mampu lah, tak upaya lah kita. Maka mungkin kita boleh bantu juga dengan kita menyumbang infak kita, sumbangan kita untuk orang-orang sana melalui NGO. Seperti hari ini yang daripada Mapim hari ini yang memang Masya Allah banyak melakukan kerja-kerja bajikan begini, mengumpul dana-dana untuk dibawa ke Palestin, dan rupanya telah dikembangkan kepada 3 negara lagi, Palestin, Syria dan Myanmar. Untuk kalau di Palestin dibina masjid, juga nanti beli ubat-ubatan, makanan. Allah Akbar, perlu sangat infak kita, itu perlu. Kita di sini alhamdulillah makanan kita masya-Allah semua. Keadaan di tempat kita aman. Keluarga kita masya-Allah bahagia kita. Tempat ibadat kita makmur masya-Allah. Tempat kita lah. Adapun di sana ujiannya lain. Dengan berlaku huru-hara perang, saudara pun dah dibunuh, anak-anak pun dah dibunuh. Walaupun sama-sama boleh pahala, kita insya-Allah kalau kita bersyukur di sini boleh pahala. Orang di sana kena bersabarlah. Sama-sama Allah uji. Sini dengan Allah uji kita dengan sabar, dengan syukur. Dan syukur kita dengan nikmat yang Allah bagi ni, syukur. Di sana Allah uji dengan sabar, yang sama-sama boleh pahala saja. Sama-sama boleh pahala. Cumanya kita kata kita bantu tadi, alhamdulillah kita di sini ada kelebihan-kelebihan bantulah. Atau paling kurang doa. Paling kurang doa untuk saudara mara kita seperti di Palestin, di Syria, di Mesir, di Myanmar. Paling kurang doa. Nabi sebut innama tunsaruna bi du'afaikum. Hanya saja kamu ditolong ni kerana ada orang-orang yang lemah dari kalangan kamu. Kamu ditolong oleh orang-orang yang lemah dari kalangan kamu. Dalam satu peperangan, menang peperangan tu. Lalu Nabi sebut dia menang ni kenapa? Nabi kata, no, kawan di belakang dari kalangan perempuan, orang tua, orang sakit. Dia tak pergi perang tapi dia tadah tangan, ya Allah, menangkanlah, menangkanlah, menangkanlah. Allah nak jadikan sebab itu nak bagi menang ni, Allah terima dulu doa daripada orang-orang yang lemah itu. Perempuan, kanak-kanak, orang tua, orang sakit. Sehingga bila dah diterima doa daripada orang-orang tadi, maka Allah pun barulah bantu orang-orang yang berjuang itu memberikan kemenangan. Jadi oleh sebab itu, tolonglah kita paling kurang doa untuk saudara mara kita. Kata lagi memang sebenarnya dah ada request, dah datang wakil-wakil dia kata tolonglah doa, tolong dia doa. Itu pasti dia akan minta kepada kita untuk doakan. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Seterusnya doa juga minta kepada Allah agar Allah tunjukkan kebenaran ini dia jelas benar, sehingga kita jadi senang dan mudah untuk nak ikut. Dan kita minta kepada Allah, Allah tunjukkan kebatilan ini biar jelas batil, sehingga kita jadi berluat dan benci untuk nak ikut. Seperti doa yang
selalu orang baca juga, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu biar jelas benar sehingga mudah kami nak ikut, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu biar jelas batil sehingga kami jadi tak nak ikut.